Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi, sosok pimpinan Surah An-Nur, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna was-sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak bawakan kepada kita gambaran bagaimana orang-orang yang berdosa ni besok ketika mana berada di padang mahsyar di depan Allah Subhanahu wa taala. Ni belum cerita masuk neraka lagi tuan-tuan ya. Belum cerita mizan, belum cerita titian sirat, belum lagi. Baru di padang mahsyar baru. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimun. Alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa ni. Orang-orang yang berdosa ni tuan-tuan duduk depan Allah Subhanahu wa taala besok pun dah cukup mengerikan. Dah cukup dalam keadaan yang amat menakutkan bagi mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka dalam keadaan hina bila mana berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tuan-tuan, puak-puak ni besok tunduk hina dalam keadaan hina dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar besok. Kenapa mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kerana mereka yakin mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada persediaan langsung untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dahulunya mereka hidup, mereka tidak pernah mengakui pun Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka. Dan mereka yakin mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada pengetahuan langsung bahawa satu hari nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka hidup di atas muka bumi mari. Sebab itulah mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2 firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin khashi'ah. Muka yakni orang-orang kafir pada hari itu, mana hari kiamat, tunduk dalam keadaan hina tuan-tuan. Kata ulama tafsir, mereka yang tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni ketika mana mereka hidup di atas muka bumi marin, mereka tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Mereka hidup dalam keadaan sombong, takabur. Mereka rasa mereka tidak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada segala-galanya bagi mereka. Khasyiah dalam ayat ni kata ulama tafsir. Sebabkan terlampau takut tuan-tuan. Sampaikan sendi-sendi mereka juga gagal berfungsi. Mana nak berdiri depan Allah SWT besok pun tak berani, tak mampu tuan. Lembik gitulah tuan. Allahu Akbar. Kerana mereka yakin mereka akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT akan panggil segala saksi-saksi untuk menjadi saksi kepada mereka. Dan lebih malang lagi saksi yang dipanggil adalah daripada anggota tubuh badan mereka sendiri. Allah SWT rakam dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari kami kunci mulut-mulut manusia. Tuan, mulut manusia ni kalau tak dikunci, tuan. Allahu Akbar, menipu kerja tuan. Dalam hidup marin daripada celik mata sampai nak tidur malam, bohong kerja tuan. 10 cakap seboleh tak boleh percaya tuan. Allahu Akbar, menipu kerja tu. Ni kalau tak dikunci mulut mereka, kata Allah SWT, memang dia tipu. Depan Allah SWT besok pun dia tipu juga. Lepas tu kata Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari kami kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Kami jadikan tangan-tangan mereka boleh berkata-kata. Tuan-tuan, besok kita ni nak lari mana depan Allah SWT, tuan? Tangan besok bercakap, tuan. Tangan kata, akulah dulu yang ambil duit rasuah. Aku dululah yang zalim pada orang. Aku dululah yang ambil hak orang. Aku dululah yang pukul orang. Aku dululah yang curi duit orang, barang orang. Akulah yang sign projek runding terus. Contoh. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa tashhadu arjuluhum, kaki juga menjadi saksi. Kaki besok pun cakap, tuan. Kaki pun cakap tak? Kaki kata, aku dululah yang bawa dia pergi kelab dangdut. Aku dululah yang bawa dia pergi kelab malam, pergi minum arak, main judi, berzina, mancing kolam udang. Marah pula orang mancing kolam udang, dengar kan? Ni contoh, bukan marah mancing kolam udang tu. Ni marah ni pasal mancing sampai tak semayang. Ni besok kaki jadi saksi pada kita. Bima kanu ya'sibun, dengan apa yang telah kamu kerjakan ketika mana kamu hidup di atas muka bumi. Malah bukan sekadar anggota tubuh badan mereka menjadi saksi ke atas mereka. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan pada hari itu bumi pun menceritakan kabar berita. Mana bumi pun besok cerita apa yang kita buat masa hidup lagi. Masa kita hidup dulu, ni kita pijak belakang dia ni. Besok dia pun jadi saksi. Cerita apa yang patut untuk tentang kita, menjadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, besok hari kiamat ni antara nama dia dikenali dengan nama Al-Yawmat Tarabun. Hari yang mana dibongkar segala dosa. Hari yang mana akan dibuka segala aib-aib. Lepas tu kalau kita buka kitab bertemu dengan janji Allah, tulisan Allah Yarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, jilid pertama bab 1 sudah diceritakan bahawa ada manusia besok di padang mahsyar, mereka minta dicempak terus dalam neraka dan tidak dihisap kerana malu bila mana aib mereka bakal dibuka di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar besok. Minta, ya Allah, cempak jelah dalam neraka, ya Allah. Malu aku nak adab dia orang ni. Pasal dulu hidup atas dunia marin, dia ni dihormati, dia ni diangkat, dia ni dimuliakan, nampak beragama, nampak berwibawa, nampak alim, nampak warak. Ramai penyokong ni jenis tuan-tuan, kalau jumpa tu kan anak buah tu kan, salam tu cium tangan sampai siku tu. Main tu nak jaga ketuanya pasal. Nampak? Sedangkan dia berdosa di depan Allah Subhanahu Wa Taala, minta cempak terus dalam neraka, ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu mereka, sebab itulah mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan sekadar tunduk hina dan malah dalam ketakutan yang amat sangat. Lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, wahai Tuhan kami. Nampak muka tak malu. Dulu hidup atas dunia marin, nak mengaku Allah SWT Tuhan pun malu.
Nak pakai baju nampak beragama pun malu, takut bimbang orang kata dia kolot. Nak gaya hidup pun tak nampak macam Islam. Tu yang bersen tu tak ada alhamdulillah ada. Excuse me. Depan orang atas dunia makin. Ni akhirat depan Allah SWT di padang mahsyar. Rabbana, wahai Tuhan kami. Mengaku dia Allah SWT itu Tuhan dia. Apa mereka kata? Absarna, kami dah lihat. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat bagaimana neraka dibentangkan di hadapan mereka. Kata Nabi SAW, neraka di besok ditarik menggunakan 70,000 rantai. Dan setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Lalu dibentangkan di hadapan mereka. Mereka nampak bagaimana rupa neraka. Mereka nampak bagaimana api sabung menyambung. Mereka nampak ada azab yang bakal menanti mereka. Mereka nampak dah tempat yang mereka bakal nak tuju. Sebab itulah mereka sebut depan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana absarna, kami dah lihat. Wasami'na, kami dah dengar. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar bagaimana api itu menggelegak. Allah SWT perintahkan neraka supaya dipanaskan sehingga kan api itu menggelegak. Allahu Akbar. Kita tak biasa dengar api menggelegak. Kita biasa dengar air menggelegak. Kalau nak dengar api menggelegak ni, tuan-tuan kena turun di kawah gunung berapi yang aktif. Macam mana geng-geng National Geographic, Discovery Channel, geng-geng saintis buat kajian tu kan, turun gunung berapi, kawah gunung berapi yang aktif tu, baru kita boleh dengar apa, lava, lahar apa semua tu menggelegak, api tu menggelegak. Tapi kita ni tak biasa tuan-tuan. Tak biasa turun kawah gunung berapi. Label kita ni kawah gulai kambing je ji. Kita ni. Sebab tu mereka kata absarna wassami'na, kami dah dengar dan kami dah lihat. Lalu mereka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami. Kembali ke mana? Mereka minta kembali ke dunia. Mereka ingat dunia ni ada lagi, lalu mereka minta balik ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Baliklah kami ke dunia ya Allah. Kami dah nampak dah neraka macam mana. Kami dah nampak dah, kami dah dengar dah bunyi api menggelegak. Balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami nak beramal soleh. Tak ada dah buat kerja lain. Basuh teksi tak ada, main futsal tak ada, pergi pasar tak ada. Tak ada dah. Kami balik ke dunia besok. Kami nak semayang, kami nak puasa, kami nak sedekah, kami nak tahajud, makan pun tak nak, apa pun tak nak. Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Sebab apa? Inna muqinun, sebab kini kami dah yakin. Tak yakin apa tuan-tuan, neraka depan mata dah tak yakin lagi. Lalu Allah SWT ceritakan kepada kita bagaimana keadaan bakal-bakal ahli neraka ni tuan-tuan. Nak dicempak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tur ayat 13 hingga ayat 16. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yud'una ilan nari jahannam da'a. Pada hari mereka, yakni bakal ahli neraka, ditolak dalam neraka untuk masuk dalam neraka jahanam dengan tolakan yang sekeras-keras tolakan. Mana nak masuk neraka besok kena tolak puak-puak ni. Biasa kita dengar nak masuk neraka kena seret. Tapi dalam ayat ni Allah Taala kata tolak dengan tolakan yang sekuat-kuat tolakan. Apa makna? Makna tuan-tuan, ahli neraka ni besok kalau tidak ditolak, kalau tidak diseret, mampu dia tak masuk dalam neraka. Betul juga. Tuan-tuan, siapa nak pergi lompat dalam api tuan? Kita kalau bawa motor kan, bawa motor tengah jalan, tiba-tiba hujan, berhenti bawah flyover. Berhenti bawah flyover, tak kedah hujan, duduk 2 jam. Tak, bini telefon, bang, abang kat mana? Bang kata nak balik rumah. Tadi tak sampai rumah, hujan ya, bapak elobek itu tak boleh jalan itu. Mbak, Allahu Akbar, tunggulah kejap yo, mbak. Kalau kedah pun paling tidak basah, paling teruk demam. Tapi kita tak kedah tuan-tuan. Padahal air pun kita tak kedah. Ini kan pula api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu puak-puak ni besok kena paksa. Lalu malaikat Allah SWT arahkan malaikat yang menjaga neraka. Tolak puak-puak ni supaya masuk dalam neraka jahanam dengan tolakan yang sekeras-keras tolakan. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, hazin narul lati kuntum biha tukazzibun. Itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan.
Tu depan mata kau tu kan, itulah dia neraka yang dulu kau tak percaya. Dusta-dusta ni tuan-tuan, tak percaya tuan-tuan. Mana tak percaya, tipulah tuan-tuan. Kan? Dulu hidup atas dunia tak percaya tuan-tuan ada neraka. Hidup atas dunia marin akhirat pun dia tak percaya. Dalil, semayang tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak, apa pun tidak. Dia buat tak tahu. Orang puasa dia tak puasa, sadin muka dia makan. Tapi bila raya dia lebih pada orang, baju sampai 2 pasang, celaka tidak. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Kita kata dengan dia, marilah kita pergi surau. Marilah kita cari pahala, banyakkan amalan. Besok kalau engkau mati besok, kalau engkau tak banyak pahala, kalau engkau tak banyak pahala, tak banyak amalan, susah besok nak jawab kepada Allah SWT besok. Kau mati masuk neraka nanti di padang mahsyar besok, akhirat besok masuk neraka. Kau tak takut neraka? Dia kata neraka tak neraka, peduli apa aku? Engkau kubur engkau, kubur aku. Engkau jaga kubur engkau, sudah tak usah sibuk jaga kubur orang. Lagipun kalau ada orang ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Tuan-tuan, yang Melayu bangang ni ramai tuan-tuan. Saya cakap ni pasal saya jumpa dah. Nah, dia melawak je ni tak masal. Dia kata kau dah tahu kau berdosa kan? Besok kau mati, kau pesan dengan bini kau dulu, masa kau mati besok, pakai kain kapan yang lusuh-lusuh dia. Kain kapan yang buruk-buruk. Jadi bila lepas ke bumi, muka nakir datang nak tanya, tengok kain kapan lama, dia kata ini mayat dah tanya, dia tu tak payah tanya. Dia ingat malaikat bangang macam dia. Allahu Akbar. Ni kata Allah SWT, tu depan mata kau tu, itulah dia neraka yang dulu kau tak percaya. Ayat ni kata ulama tafsir, sengaja Allah SWT sebut dalam depan ahli neraka supaya nak sakitkan hati ahli neraka. Tak nampak? Neraka ni tuan-tuan, tempat sakit, tak kira dalam, tak kira luar, tak kira perasaan, tak kira tubuh badan, semua benda sakit. Sebab tu sengaja Allah SWT sebut, tahu dah nak masuk neraka, kan? Bagi sakit hati dulu. Nampak tuan? Contoh kan, kita besok dah tua, yang tua-tua ni kan, dah tua-tua besok, betul sakit, bila sakit pergi hospital, doktor pun beritahu, pakcik, kalau nak baik, nah ni berobat dia, kos ubatan macam ni, operate macam ni, kos gini. Kita tengok costing tu pun menong gitu, pasal kita pencen tak ada, duit pun tak apa nak ada. Duduk kat lobi menong, mana nak cari duit. Jumpa pula kawan, sembang dengan kawan pasal kos yang kena tadi. Kawan kutuk kita balik, padan muka kau. Dulu ada KWSP, semua kau buat keluar. Asinar lah, Elestari lah, Asilau lah, semua kau rembat. Kerajaan tak bagi, kau menyalak, minta. Dah sekarang tak ada duit kan, padan kamu. Kan sakit hati tu, hati sakit, badan pun sakit. Contoh, jangan marah contoh. Contoh kan. Batu kata Allah SWT saja sebut tu depan mata kau tu, itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Lalu Allah SWT sambung lagi, afasirun hala am antum la tubsirun. Adakah yang kau tengok depan mata kau tu, makna neraka yang kau tengok depan mata kau tu, adakah itu sihir? Sihir juga kau? Sebab puak-puak ni dulu tuan-tuan, bila ajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam, ajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Marilah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditunjukkan mukjizat kepada mereka untuk membuktikan bahawa mereka ni pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Sihir. Sikit-sikit sebut sihir, tuan. Sikit-sikit sihir. Nah, Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat mukjizat, bila mana dilemparkan menjadi ular, lalu menelan seluruh ular-ular milik ahli sihir Firaun. Apa kata orang Mesir marin? Musuh tu ahli sihir dia lebih hebat daripada ahli sihir Firaun. Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pun mereka kata sihir. Sampaikan Nabi Isa ni tuan, pesan pada kaum dia dalam surah As-Saf ayat 6. Beritahu, wahai kaumku, selepas aku ni akan datang seorang nabi macam aku, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, bila mana dia datang nak membawakan bukti-bukti yang nyata, nak tunjuk, maksud ni nak tunjuk mukjizat, bawa bukti-bukti yang nyata, nak ajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Qalu haza sihrun mubin. Itulah dia rezeki yang sihir yang nyata. Nampak? Dulu sikit-sikit sihir,
Nabi SAW peristiwa Isra' wal Mi'raj, mereka kata sihir. Tuan-tuan, Nabi SAW belah bulan depan mata dia orang. Peristiwa jadi pada malam di Mina. Bagaimana dicabar oleh puak-puak kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau benar kamu ni pesuruh Allah, tolong tunjukkan bukti pada kami. Nabi SAW angkat jari, belah bulan begitu. Sebelah bulan turun berhampiran dengan Jabal Nur yang ada Gua Hira. Kemudian bercantum balik. Puak-puak ni tengok depan mata, tak percaya, tunggu pula pedagang-pedagang daripada Syam balik. Tanya, kau mari kau balik kan? Dalam perjalanan ada tak kau nampak bulan terbelah dua? Adalah satu malam tu aku nampak bulan terbelah dua. Apa cerita kata? Mbak. Pun mereka kata sihir. Sampaikan Nabi SAW bila baca ayat-ayat Al-Quran, mereka kata Muhammad sudah mula membaca mantra untuk mensihir penduduk-penduduk Mekah. Sikit-sikit sihir. Hari ini Allah SWT saja nak pulangkan paku-paku padan muka kau. Ni syurga depan, neraka depan mata kau tu kan. Tu sihir lagi. Tak jawab seko, tak jawab tuan-tuan. Buat ni besok. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, islauha, masuklah kamu. Kena halau begitu tuan-tuan puak-puak ni besok. Nampak? Ni puak-puak berdosa ni besok tuan-tuan. Depan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai walau sesen pun. Tak ada nilai. Atas dunia ni kalau kita tengok hebat tuan-tuan. Hebat, rumah pun hebat, kereta tu hebat. Kadang kereta dia tu kan 2 kali kereta kita pun sama panjang kereta dia. Alah kita bawa kelisa tak? Parking sebelah kereta dia. 2 kali kelisa kita tu pun sama panjang kereta dia. Bayanglah punya hebat. Kasut yang dia pakai tu kalau kita pakai hutang Pakistan kan 6 bulan mau habis bayar. Punya hebat atas dunia marin depan Allah SWT tak ada nilai langsung. Islauha, kenalah begitu masuk dalam neraka Jahannam. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasbiru aw la tasbiru. Kamu sabar ke tak sabar ke? Makna kejap lagi kau masuk dalam neraka kan? Kau kena bakar, engkau kena panggang, kau kena azab kejap lagi. Kalau kau sabar dengan azab aku, kau tak sabar ke? Sawaun alaikum, sama je, tak ada beza. Tak ada beza. Sebab ini bukan dunia, ini akhirat. Kalau dunia marin, kita sabar dengan ujian yang Allah SWT beri pada kita, kita akan dapat pahala berkat kita sabar dengan ujian yang Allah SWT beri pada kita. Kan? Contohlah sabar ni, kalau kita dulu hidup susah, sabar kita hidup susah, akhirnya akan keluar daripada kesusahan. Kita akan rasa senang, Allah SWT akan bawa kita keluar daripada kesusahan. Macam orang masuk penjara lah tuan-tuan. Kan orang menjalani hukuman penjara ni, dia ada tempoh tertentu masuk penjara tak? 15 tahun, 20 tahun kan? Jadi kalau masuk penjara tu sabar, duduk dalam penjara tu sabar menjalani hukuman, tuan-tuan, cukup tempoh, mereka akan keluar. Tak, berkat sabar tunggu tu. Tak, keluar. Sampai masa keluar. Kadang-kadang bila keluar tuan-tuan ada rezeki jadi Perdana Menteri. Contoh. Macam tak setuju. Contoh. Jadi kata Allah SWT, fasbiru aw la tasbiru. Kamu sabar ke tak sabar ke? Sawaun alaikum. Sama je, tak ada beza. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ni yang kau kena sekarang ni, yang kau kena bakar dalam neraka ni. Inilah dia balasan atas apa yang telah kamu kerjakan ketika mana kamu hidup di atas muka bumi marin. Allah SWT nak tutup mulut puak-puak ahli neraka ni. Tutup. Supaya apa? Supaya dia tidak salahkan orang lain. Kalau tak dia cakap begitu, habis besok orang dia salahkan. Salahkan pengurusi surau, salahkan Tok Siak, salahkan Tok Bilal. Jemaah surau, jiran dia semua dia salahkan pasal tak ngajak lagi semayang. Padahal dia memang tak nak semayang pun. Jadi hari ni Allah SWT tutup mulut. Ni, hari ni yang kau masuk neraka ni, yang kau kena bakar ni. Dulu kau hidup atas dunia buat apa? Makan rasuah, berzina, minum arak, main judi. Ni balasan yang kau kena sekarang. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu mereka tuan-tuan, bila dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak tahan dengan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahan tuan-tuan. Lalu mereka minta untuk keluar daripada neraka. Tak tahan tuan-tuan. Kata Nabi SAW, api yang anak Adam gunakan di dunia ni hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk api neraka. Allahu Akbar. Ni api dunia ni kan yang kita tengok. Api yang paling panas tuan-tuan, api welding. Kan? Yang warna biru tu. Dia orang buat kajian lagi, saya tak pernah test. Kalau siapa nak test silakan, tengah welding ulur tangan tengok nak jadi apa. Tapi itulah yang api yang paling panas. Kata Nabi SAW, tu baru 1 juzuk
daripada 70 juzuk api neraka. Allahu Akbar. Mereka minta nak keluar daripada neraka ni, macam-macam cara mereka minta dengan Allah SWT, tapi tidak dapat keizinan daripada Allah SWT. Malah mereka minta dengan malaikat Malik, beritahu pada Allah SWT, matikan kami ni lagi baik daripada macam ni duduk dalam neraka ni. La yamutu fiha wala yahya. Nak kata hidup tak, nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Tuan, dalam neraka gitulah tuan. Nak kata mati tak mati-mati tuan, azablah macam mana pun. Tuan-tuan, ahli neraka ni besok tuan, ada yang diberi minum dengan kalmuhli. Kalmuhli ni minyak hitam yang panas mendidih tuan. Ada yang diberi minum dengan hamim, tembaga yang dicairkan tuan. Allahu Akbar. Bila dituang dalam mulut mereka, habis hancur isi-isi perut mereka. Tu nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup macam orang lain, minta mati terus. Akhirnya tuan-tuan, mereka berjumpa dengan malaikat yang menjaga neraka. Ni peluang terakhir. Allah SWT rakam dalam surah Ghafir ayat 49 dan ayat 50. Bagaimana ahli neraka jumpa dengan malaikat yang jaga neraka. Lalu mereka berkata, wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam. Berkatalah mereka finnar, yang berada di dalam neraka, makna ahli neraka, kepada li khazanati jahannam, malaikat yang menjaga neraka jahannam. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum yuaffif anna yawman minal azab. Boleh tak engkau doa untuk kami? Doa untuk kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kami ni tidak diazab sehari pun jadilah. Tak tahan dah azab ni, tak tahan. Hari makin sakit, makin hari makin pedih. Makin hari makin azab. Tolonglah. Doalah kepada Allah bagi pihak kami. Dapat lega daripada tidak diazab. Dapat sehari pun jadilah. Tak salah lama, sehari pun jadilah. Tak tahan dah ni. Sebab mereka tahu, mereka kalau doa sendiri, mereka tidak dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak malaikat jaga neraka ni, nampak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cantik, boleh ada kabel. Kan, masa dah biasa mari ni duduk atas dunia, sikit kabel, kan, nak kerja kabel, anak sekolah pun kabel, bayang tu. Jadi nampak dah malaikat jaga neraka ni boleh pakai, boleh sembang, minta tolong malaikat yang jaga neraka, minta tolong doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jawab malaikat yang menjaga neraka, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Tidak datangkah kepada kamu nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam yang membawa bukti yang nyata? Mana marin kau hidup, marin tak ada ke nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam datang beritahu engkau bahawa besok kalau kau mati adanya syurga, adanya neraka? Kan, dalam surah Al-Mulk ayat 8, dalam surah Al-Mulk ayat 8, malaikat sebelum nak cempak puak-puak ni masuk dalam neraka, tanya soalan yang sama. Alam ya'tikum nazir, tidak datangkah kepada kamu pemberi peringatan? Dulu masa kau hidup marin, tak ada ke Nabi-Nabi Rasulullah SAW beritahu besok ada neraka? Zaman kita ni Nabi-Nabi Rasulullah SAW dah tak ada, kan? Surau rumah kau marin, tak ada ke ustaz-ustaz, tok-tok guru, ulama' ni datang ceramah, buat kuliah maghrib ke kuliah subuh, beritahu besok kalau kau tak banyak amalan, kau banyak dosa, kau akan dibakar dalam neraka? Tak ada ke? Tak. Ni handphone yang kau pegang, banyak masuk kau pegang handphone daripada kau pegang Quran, kan? Takkan tak minta satu pun tazkirah peringatan dalam grup WhatsApp kau yang melambat tu? Tak ada ke? Tak ada ke orang bagi peringatan pasal neraka? Tak ada. Tu rumah kau tu channel beratus, tak ada ke satu channel agama, channel-channel yang memberi kamu peringatan bahawa besok akan adanya azab neraka yang bakal menanti kalau kau tak banyak, kalau kau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Kata ulama tafsir, nazir ni juga mewakili Al-Quran. Kerana Al-Quran, dalam dia ada cerita-cerita umat-umat terdahulu supaya kita ambil jadi tauladan, dan juga kisah-kisah yang akan datang, terutama selepas berlakunya kiamat. Quran kau tak ada Quran rumah kau makin? Kau tak pernah baca Quran? Ke Quran kau buat hantaran, lepas tu kau frame elok-elok? Contohlah soalan gitu tak? Contoh tak? Apa jawab ahli neraka? Qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna. Bahkan ada
telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakazzabna, kami dustakan. Allahu Akbar. Bukan tak ada marin surau rumah aku tu penuh jadual. Kan? Penuh jadual tengok. Allah Akbar. Tengok jadual pun seram tengok. Tak ada ruang langsung. Penuh jadual ustaz-ustaz ni ceramah. Pening jawatan kuasa surau nak susun ustaz-ustaz ni supaya datang ceramah supaya tak ada ruang. Bagi ada jasa, ada majlis ilmu. Kalau tak dapat datang ganti pula macam malam ni. Contoh tak? Contoh. Ada kalau hari cuti tu ada kuliah subuh. Kadang ada pula kuliah muslimat. Kadang-kadang zuhur pun ada kuliah. Telajar alim pasar pun ada kuliah. Malam ada pula kuliah maghrib. Bukan tak ada. Daripada rumah aku tu, bukan setakat duduk ruang tamu, dalam jamban pun dengar ustaz-ustaz ni kuliah. Aku je tak datang. Fakazzabna, kami dustakan. Handphone aku tu macam-macam orang share. Satu hari satu hadis, macam-macam. Aku je tak baca. Dalam media sosial aku tu kan, macam-macam ada. Ustaz-ustaz ni ceramah, video lah macam-macam. Dalam Facebook, Telegram, Instagram, Kilogram, semua ada. Aku je tak tengok. TV rumah aku tu macam-macam channel agama ada. Ostro, Oasis ada. TV Hijrah ada. Macam-macam ada. Kan? Ada bukan tak ada. Aku je tak tengok. Aku tengok Gusti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fakazzabna, kami dustakan. Macam tu gak bila ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka ni, apakah tidak datang kepada kamu nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam membawa bukti yang nyata? Jawab ahli neraka, qalu bala, bahkan ada. Jujur ahli neraka ni jawab besok. Jujurlah tuan-tuan, dah dalam neraka nak tipu pun tak ada faedah dah. Nampak? Jujur dia. Lalu jawab malaikat yang menjaga neraka, qalu, berkata malaikat menjaga neraka, fad'u, berdoalah kamu sendiri. Doalah kamu sendiri. Doa sendiri. Kau ingat kerja aku doa untuk kau? Kau ingat aku ni macam surau rumah kau marin. Nak tahlil, kau suruh orang surau tahlil. Kau isi borang bagi duit. Engkau tak nampak muka anak bini kau pun tak nampak batang hidung. Orang masjid lah tahlil untuk kau. Bukan surau ni, surau tempat lain. Kau ingat aku macam tu? Kerja aku bukan doa untuk kau. Kerja aku menyeksa kau. Tuan-tuan, malaikat jaga neraka tak ada jawab elok-elok tuan-tuan. Neraka ni tempat keras. Layanan tak ada yang baik. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW dibawa menziarah ke neraka. Lalu bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tak senyum tuan-tuan. Tanya Nabi SAW, wahai Jibril, siapakah itu? Jawab Jibril AS, itulah dia malaikat Malik yang tidak pernah senyum sejak neraka diciptakan. Nampak? Tak pernah senyum. Ni Nabi SAW datang pun tak senyum. Ini kan pula engkau orang biasa. Ni bawah malaikat bawah dah tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Tak ada dah nak cakap baik-baik dia. Minta tolong dia, nak kena bakar duduk belah kanan, nak kena panggang duduk belah kiri, baik-baik jangan jatuh. Tak ada. Ni neraka tuan-tuan. Pergi doa sendiri. Kerja aku bukan doa untuk kau, kerja aku menyeksa kau. Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang yang kafir ni hanyalah sia-sia semata-mata. Dengan jawapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka putus asa, putus harapan ahli neraka untuk keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti azan ya, berhenti azan ya. Jangan baliklah.
Nah, baik tuan, sambung sikit. Maka putus harapanlah ahli-ahli neraka nak minta keluar daripada neraka. Tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah tuan-tuan kita ni tuan-tuan kenalah cari ruang-ruang pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak tahan besok kita dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan. Sebab bila dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 4 di hujung sekali, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita wa maghfiratun wa rizqun karim. Bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, automatik kita akan dapat rezeki yang amat mulia, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu yang paling mudah kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam bulan Ramadan yang kita dah tinggalkan sebelum. Tuan, bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan keampunan. Batulah tuan-tuan kata Nabi SAW, man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Pengharapan maknanya harapan agar segala amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya segala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rugi tuan-tuan kalau kita main-main dengan Ramadan yang kita dah tinggalkan, sebab kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar. Batu kata ulama, nak motivasi diri kita ni supaya kita banyakkan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tengokkan ganjaran, tapi tengok kenangkan dosa kita yang banyak. Jangan kira sangat pak ganjaran ni, tapi kenangkan dosa kita. Dosa kita ni berkarung tuan. Banyak dosa kita yang belum tentu Allah SWT ampunkan. Belum tahu. Kan? Jadi gitu ni jangan tengok sekarang. Sekarang ni tengok memang seram tak? Dengan jubah, dengan serban, dengan kopiah main tu. Zaman-zaman agogo pok yaya tak ingat makin. Zaman-zaman rok kapak makin. Jangan main tuan-tuan. Tu belum tentu Allah SWT ampunkan dosa itu. Sebab jangan kira sangat bab ganjaran ni. Kalau ikut ganjaran ni kena lah kita sekarang ni ulang-alik surau, rasa kunci surga kita pegang dah kita kata. Jangan main-main. Batu masa saya mengaji yang Allah rahmat semai kamu semakin kan, dia bawa satu cerita tuan, bukan hadis cerita. Dia kata ada seorang waktu duduk Mekah 3 bulan. Bila nak balik tu orang kampung sambut, mereka nak runtuh ke air tu. Habis ke ramai satu kampung pergi sambut dia tu. Kan, kuda kepang, rebana ubi, bunga mangga semua ada tu. Kompang, tarian zapin, wayang kulit semua tu. Contohlah nak cerita meriahnya pot menyambut. Kan, bawa balik kampung pula konduri 3 hari 3 malam menyambut. Yalah orang balik Mekah, duduk Mekah lama 3 bulan. Selang seminggu lepas tu tengok-tengok wak tu turun daripada kelab dandut. Tak pegang tangan wak tu. Wak, bukan wak bawa balik daripada Mekah ke mari ni tu? Ya, saya balik daripada Mekah ni tu. Habis wak pergi dandut ni pasal apa tu? Yalah, saya duduk di Mekah 3 bulan. Saya beramal di Mekah sebulan pahala saya 1.5 juta. Kalau 3 bulan sudah 4.5 juta. Jadi kalau saya pergi dandut, goyang-goyang sikit, buang 2-3 ribu, enggak apa. Lepas tu jangan dikira sangat pak ganjaran ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Bahaya kita ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Nasaihul Ibad, tulisan Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang menghimpunkan syarah hadis Nabi SAW oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada 3 tanda-tanda orang yang binasa, kata Nabi SAW. 3 tanda orang yang binasa. Yang pertama kata Nabi SAW, melampau dalam bercakap. Ni, melampau dalam bercakap ni, mana bercakap ni Allah Akbar. Duduk kedai kopi kan, order tes cawan, duduk sampai 3 jam. Menyembang daripada cerita politik sampai cerita tromen, dah tua-tua cerita kartun.
Mak, bunyi menyembang. Mamak tu sakit hati ni, kecil besar dia tengok orang tua ni. Cilaka orang tua ni order air cawan, banyak air suam minum. Tak bergerak-gerak dah 3 jam. Allahu Akbar. Tu melampau dalam cakap. Yang kedua kata Nabi SAW melampau dalam makan. Makan ni la ilallah. Kan? Allahu Akbar. Makan takut tengok. Kan bulan puasa makin tujuan dia tuan untuk jaga nafsu, untuk kita kontrol nafsu. Tak ada nafsu payah kan? Ni kena ada nafsu kontrol. Lepas tu bulan Ramadan tujuan dia untuk kita kawal nafsu. Ini tak, bulan Ramadan dia ikutkan nafsu. Tengok bulan Ramadan makin pasal Ramadan hari-hari turun tu. Mengamuk juga, maki juga, cilaka dia orang meniaga ni. Bapak mahal kuih nak pergi Mekah balik hari ke apa menyembang tu. Kan? Tapi turun. Kan? Tu hari-hari turun. Tu tawaf kak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tawaf pasal Ramadan. Punya banyak beli tu bakul motor tu penuh, rangkut pula dekat hendak kiri kanan. Mak, tu yang bila kona sikit je bunyi hon bunyi. Sangkut kat plastik karipap, tin. Dah sudah orang kat tangan dengan dia, ingatkan dia hon orang. Nak nyampai ke rumah tu orang pula tahan dia, ingat dia meniaga kuih. Punya banyak beli. Allahu Akbar. Terlampau banyak makan. Tu yang kedua saya ringkaskan. Yang ketiga kata Nabi SAW terlalu banyak tidur. Tidur ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tidur dalam kuliah pun tidur. Bukan surau ni lah, tempat lain. Contoh. Banyak sangat tidur. Lepas tu Allah SWT beritahu kita syarat nak masuk syurga ni dalam surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa ni meninggalkan sesuatu, angkat lambung-lambung mereka daripada madaji', daripada tempat tidur. Madaji' itu bukan tempat tidur katil, mana-mana tempat tidur. Sebab bila sebut tempat tidur ni, mana manusia ni cukup suka tidur. Kita sayang tidur. Sebab kita sayang tidur lah, kita tak sanggup nak tinggalkan tidur. Batu madaji' ni tinggalkan tempat tidur untuk apa? Beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita tidur ni boleh tidur dengan syarat untuk dapatkan kekuatan untuk kita beribadat. Boleh. Contoh macam Zuhur kan, tidur kailulah dipanggil. Tidurlah 15 minit, 10 minit tidur kan. Lepas tu bangun sembahyang Zuhur. Saya tidur Ustaz. Saya sebelum Zuhur memang saya tidur. Kau tidur daripada pukul apa? Dalam pukul 10 tu saya dah tidur dah. Itu bukan kailulah, tu membutuh namanya. Allahu Akbar. Dan kata ulama ada 3 tanda orang yang bahagia atas muka bumi ni. Di hidup tu kita nampak tanda, 3 tanda orang yang bahagia. Yang pertama kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dia hati yang alim. Hati yang alim ni makna mana dia pergi pun dia yakin Allah SWT nampak apa yang dia buat. Itu yang dia tak berani buat lebih kurang. Saya ringkaskanlah tuan-tuan ya. Yang kedua, badan yang sabar. Allah SWT anugerahkan badan yang sabar. Badan yang sabar untuk apa? Badan yang sabar untuk beramal, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau badan kita tak sabar, kita tak boleh beramal tuan-tuan. Betul cakap. Tuan-tuan ingat senang ke? Dah balik kerja kan? Balik kerja, datang pula surau. Datang surau semayang maghrib. Habis semayang maghrib pula duduk dalam kuliah maghrib. Kan nak kena sabar tu. Walaupun letih, walaupun penat. Datang kuliah maghrib, duduk dalam kuliah, duduk tunggu. Nampak? Kan kena sabar tu. Lepas tu tengok pula lepas isyak ustaz tak berhenti-berhenti, celaka ustaz ni bila nak berhenti tak tahulah. Kan kena sabar tu. Kan kena sabar tu. Nampak? Nak bangun tahajud, kena sabar tuan. Bukan semua orang boleh bangun konceng, boleh. Mayang 2 rakaat tak boleh. Tuan, betul juga. Sebab tu Allah SWT anugerahkan dia badan yang sabar. Dan yang ketiga, dia puas dengan apa yang dia ada. Makna tinggi sifat qanaah dia. Mana apa yang dia ada tu alhamdulillah. Bukan dia tak usaha. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa. Sebab tu dalam sifat qanaah ni, kalau tuan-tuan buka kitab Mukasyafah Al-Qulub tulisan Imam Ghazali rahimahullah taala, kata Nabi SAW, kamu jangan gelut nak kejar dunia, kerana apa yang dah ditulis untuk kamu pasti kamu dapat. Ni rezeki ni kalau dah tulis untuk kita, tak usah bergaduh lah tuan. Pasti kita dapat. Orang buatlah macam mana pun, tetap kita punya. Tetap kita punya. Orang dengki ke, orang nak buat pakat ke, nak boikot ke apa, tak kisah, buatlah macam mana pun. Rezeki kalau kita punya, kita punya. Kata budak-budak sekarang, rezeki tak salah alamat. Yang salah alamat ni kadang-kadang JNT, DHL, pos laju. Tu je. Kadang-kadang. Dan kata Nabi SAW, kamu tidak akan dimatikan
Selagi mana semua rezeki yang dah tulis untuk kamu dapat, barulah kamu dimatikan. Nampak? Kan orang tengah sakarat tu, sakaratul maut, nazak tu. Kalau kita bagi air boleh tak minum dah. Tuan buat pasal bibir ya. Malaikat kata aku dah pusing seluruh dunia dah. Cari dah rezeki untuk engkau malam hari ni, tak ada dah. Tak ada dah. Maka kata Nabi SAW, masa itulah barulah kita dimatikan. Sebab semua janji Allah SWT kita dah dapat. Rezeki kita punya semua dapat dah. Sebab tu tak payah dengki lah tuan. Ya, tak payah dengki lah. Dan kadang kita ni payah kita ni, baik susah. Sebab tu penyakit hati ada dipanggil hasad. Hasad ni kata bahasa Arab, tapi Melayu kata dengki. Kan? Melayu kata dengki. Nah, sebab tu Melayu tuan-tuan dia sapu semua, hasad dengki dua-dua dia sebat. Sebab tu kuat dengki orang Melayu. Tuan-tuan, bergaduh, jual nasi lemak sebelah-sebelah, bergaduh. Kalau tidak, tak ada lah istilah santau-santau ni. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan ada jumpa tak Cina terbaring? Tanya, okey pasal apa? Saya meniaga nombor sebelah-sebelah, dia orang santau saya lah. Ada pernah dengar tuan? Toto, Damacai, Magnum, 3 sederit. Tak ada tuan-tuan, tak ada dengki. Cina jual nombor tu lagi yakin rezeki Allah bagi daripada kadang orang jual nasi lemak. Betul juga. Allahu Akbar. Tak ada dengki lah tuan. Pasal dengki ni tak ada faedah. Kan? Masa saya mengaji makin, Tok Guru bawa saya, ada satu cerita. Kalau tuan-tuan, saya tutuplah dengan cerita tu. Kan? Bukan hadis cerita kak. 3 budak hitam. Kalau tuan-tuan dah dengar tak tahu lah. 3 budak hitam. 3 budak hitam jalan-jalan kat padang pasir, jumpa pelita, gosok-gosok keluar jin. Ni bukan hadis tuan-tuan ni, jangan salah faham tak. Kan dia kata ustaz tu sosek tu cerita apa tuan. Keluar jin kata lama dah aku terkurung dalamnya. Jadi aku bagi kau seorang satu permintaan. Kata budak hitam yang pertama, saya nak jadi putih. Aku nak jadi putih. Putih sungguh. Dia kata yang 2 orang kita tengok putih, handsome betul dia tu. Oh tak sangka putih ni handsome rupanya. Yang nombor 2 kata aku nak lagi putih daripada dia. Lagi putih daripada budak nombor pertama tadi. Dah macam albino dah. Putih betul. Yang nombor 3 tu kata, oh rupanya handsome putih ni. Baik, aku nak lagi putih daripada dia 2 orang. Jin kata mana boleh. Dah putih lagi putih. Tak ada dah. Habis dah, tak boleh putih dah. Tak apa kau hitamkan balik 2-2. Sudah 3 orang hitam balik. Sudahnya 3 hitam balik. Entah bayangkanlah dengkinya pasal. Allahu Akbar. Awak tu tuan-tuan dengki-dengki ni tak guna tuan-tuan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ni tergolong dalam golongan yang Allah SWT beri keampunan dan mendapat redha Allah SWT, dan kita istiqamah untuk menuju ke akhirat untuk bertemu Allah SWT dalam keadaan Allah redha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup tuan-tuan, insya-Allah korban ni saya akan buat di Nepal. Jadi bukan saya nak buka korban lah, pasal korban dah habis dah, tutup dah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya sambil kita nak bagi daging korban tu, tuan-tuan, kita nak belikan beras 25 kilo untuk setiap penerima. Orang tanya saya, ustaz, ada ke orang Islam kat Nepal tu? Tu soalan dia. Nepal ni tuan-tuan, Islam tak ramai, ada tapi tak ramai. Daripada 31 juta penduduk Nepal, dalam 4.1% saja, maknanya dalam tak sampai sejuta pun umat Islam di Nepal. Dan alhamdulillah, walaupun Nepal ni diperintah oleh Hindu ni 88%, tapi mereka amat menjaga keharmonian kaum dan juga agama. Cuma tak ada bantuan tuan-tuan. Maknanya kau nak buat masjid ke, kau nak buat sekolah ke, terpulang pada kau, lantak kau lah. Tapi tidak ada bantuan daripada kerajaan. Jadi mereka hidup dalam keadaan daif sangat-sangat tuan-tuan. Saya pergi dah ziarah bulan 9 kemarin. Saya pergi tengok di Kathmandu dan juga di Biratnagar tuan-tuan. Allahu Akbar, hidup dalam keadaan daif. Antara ekonomi mereka ni tuan-tuan, mereka tanam pokok jut. Pokok jut ni tuan-tuan yang boleh buat tali guni tu. Ataupun boleh sekarang ni boleh buat paper bag. Tuan-tuan, nak dapat hasil tuan-tuan, tanam pokok jut tu 20 hari tanam baru matang. Kemudian dia tebang, rendam pula dalam air 8 hari. Ambil pula pokok jut tu letak pula atas jalan raya, jemur sampai kering. Tuan-tuan, proses nak boleh tu sebulan lebih, nak jual sekilo RM1 tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah, sekilo RM1. Sambil-sambil tu mereka kerjalah di ladang-ladang milik Hindu ni tuan-tuan dengan upah RM4 sehari. Tuan-tuan bayangkanlah RM4 sehari, tuan-tuan nak makan apa? Tuan-tuan bawa RM4 pergi pasar malam, tuan-tuan dapat apa? Apam balik ekstra kacang RM6.50 sekarang. Tuan-tuan bayangkan nak makan apa tuan? Jadi alhamdulillah tuan-tuan, baru ni saya pergi tengok memang miskin tuan-tuan, daif sangat. Rumah mereka ni tepek dengan tek lembu tuan-tuan. Saya tanya dia orang kenapa tepek dengan tek lembu. Dia kata tindak balas kimia lumpur dengan tek lembu tu, bila kena panaskan dia lama dia kuat dia punya tu.
Saya tidak tak tahulah, kalau ditipu saya tipulah saya malam ni tuan. Tapi itulah keadaan daif tuan-tuan. Saya bagi bantuan baru ni, masa saya pergi tu tuan-tuan, bila beras tu jatuh ke tanah, mereka ambil dengan tanah-tanah sekali tuan, bubuh dalam baju, bawa balik. Syukur tuan-tuan, dapat beras, dapat gula, dapat tepung, seronok mereka. Jadi kali ni tuan-tuan, saya, kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki lah, jadi tabung ada di belakang, untuk kita belikan setiap penerima tu 25 kilo, satu beg 25 kilo beras. Kita bagi sekali dengan daging. Korban di Nepal tuan-tuan, kami terpaksa korbankan kerbau, bukan lembu. Sebab lembu tak boleh sembelih. Kalau siapa sembelih lembu, ditangkap, penjara 12 tahun mandatory. Tuan. Pasal lembu tu kan Tuhan dia kan. Bangang tak. Tuan, dia tak boleh dikebau. Jadi insya-Allah tuan-tuan, alhamdulillah, tuan, saya akan pergi 26 hari bulan insya-Allah dan korban di sana. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, tabung ada di belakang. Kalau tak ada cash, ada QR code, ada account number, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya masih buka lagi projek wakaf Al-Quran Afghanistan. Tuan-tuan, saya dah 2 kali ke Afghanistan. Yang terbaru saya pergi bulan 2 baru ni. Afghanistan ni tuan-tuan, satu negara yang kadar buta huruf dia nombor 6 paling tinggi di dunia. Daripada 41 juta penduduk Afgan, 61.8% tak boleh membaca. Maknanya 25 juta tak boleh membaca. Jadi tuan-tuan, adalah menjadi fardu kifayah kepada kita untuk kita lahirkan balik generasi Al-Quran di Afghanistan, yang dulunya tempat lahir ulama-ulama yang muktabar, tapi dirosakkan oleh Amerika dan sekutunya hampir 60 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya pergi dah, baru ni saya pergi bawa 10,000 naskah Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita dah di Herat 5,000, di Kabul 3,000, di Kunduz 2,000. Mereka dapat Quran, mereka peluk, mereka cium tuan-tuan. Anak-anak ni dapat Quran tuan-tuan, berlari bawa balik tunjuk kat mak dengan abah dapat Quran baru. Sebab sebelum ni mereka tak ada Quran, mereka terpaksa tinggalkan Quran di masjid. Sebab tuan-tuan, nak baca ramai, Quran tak ada. Quran pun mereka terpaksa koyak-koyak, bagi baca sikit, kau baca Al-Baqarah sikit, kau baca Ali Imran sikit, kau baca Al-Maidah sikit. Macam tu. Sebab tu Quran dikoyak-koyakkan. Pasal nak baca ramai, Quran tak ada. Beza dengan kita ni, Quran berlambak, nak baca tak ada. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bila bagi orang tua-tua di Zandajan, di Karok tu tuan-tuan, cium, peluk, menangis tuan-tuan. Pasal apa? Mereka nak baca Quran tapi nak beli tak ada duit. Kalau ada duit, baik mereka beli makanan. Jadi alhamdulillah, saya sebarkan hari itu 10,000 naskah Al-Quran. Alhamdulillah, semua tu berkat wakaf daripada rakyat Malaysia, jemaah-jemaah suara dan masjid. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi bila balik ni, ada lagi permintaan, cuma di daerah lain. Jadi saya teruskan projek wakaf Al-Quran ni. Untuk kali ini saya akan pergi ke daerah dipanggil Badakhshan. Badakhshan ni Kabul ke utara sikit. Dalam 10 jam naik kereta sampai di Badakhshan ni, sempadan dengan negara Tajikistan. Tuan-tuan. Dan insya-Allah untuk trip kali ini bulan 10 nanti saya pergi, saya akan libatkan orang awam. 2 kali saya pergi saya tak bawa orang awam. Tapi bila ada pertanyaan, Ustaz, macam mana saya nak ikut? Jadi kali ini saya buka pada orang awam. Setakat ni ada 7 orang bagi saya nama untuk ikut saya ke Afghan. Sebab tuan-tuan tak boleh pergi Afghan kalau ikut seseorang, memang tak boleh pergi. Kena masuk melalui NGO. Jadi insya-Allah ada 7 orang ni nak ikut saya, insya-Allah dia nak tengok. Jadi kalau tuan-tuan rasalah nak tengoklah Afghan tu macam mana kan, cantik ke tidak. Pemandangan lah tuan-tuan, bukan perempuan. Kalau kira ni. Ya, nak tengok Afghan tu macam mana, Kabul macam mana, Taliban tu macam mana. Boleh sembang dengan saya lepas ni, lepas semayang ni kita sembang macam mana cara nak ikut. Cuma ada bayaran lah tuan-tuan ya. Takut saya terlupa cakap ada bayaran, dia ingat free kan, beratur sampai kat motor tu kan bagi nama. Contoh gitulah. Jadi kalau siapa-siapa nak berwakaf Al-Quran, saya masih buka lagi dengan harga satu naskah RM25 sahaja, siap sekali dengan pengurusan. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau saya nak wakafkan banyak nama atas satu naskah Quran? Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau NGO lain, ada setengah NGO buat satu Quran satu nama. MAPIM tak ada. MAPIM boleh banyak nama, tak apa, tak ada masalah. Cuma patut padanlah dengan Quran yang tuan-tuan wakafkan ya. Jangan Quran satu naskah, nama sampai 2 kata kajang, depan belakang tu tulis. Nyanyi saya tu kan. Patut padan dengan Quran yang tuan nak wakafkan. Ustaz, boleh tak kalau saya nak wakaf kat Malaysia je, jauh nak sampai Afghan? Boleh, tak ada masalah, buatlah. Cuma saya nak tanya tuan-tuan nak pahala yang mengalir ke tuan-tuan nak pahala yang statik? Kalau tuan-tuan wakaf di Malaysia ni, bukan saya nak kata apalah,
Kata Tok Guru Marin, ambil Quran dekat Malaysia ni, dalam surau masjid, ambil bubuh duit 100, letak balik. 3 tahun besok tuan-tuan datang, buka ada lagi duit 100. Sebab kita banyak baca, guna handphone, ataupun gadget, sangka baiklah tak? Jadi, kalau di sana tuan-tuan bayangkan, mereka tak pandai baca Quran. Mereka belajar Al-Quran, kemudian mereka pandai baca Al-Quran. Kemudian Quran yang diajar, yang tuan-tuan nak wakafkan tadi, dia bagi pula pada orang lain untuk belajar. Dia ini pandai baca Quran, dia ajar pula orang lain pandai baca Quran. Tuan-tuan bayang pahala tuan-tuan macam mana. Tu saya selalu sebut mengalir sampai kiamat tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak berwakaf, kalau ada cash jumpa saya lepas mayang ni, RM25 satu naskah. Kalau tak ada nombor telefon dekat tabung. InsyaAllah tuan-tuan boleh WhatsApp saya, boleh WhatsApp kat nombor tu. InsyaAllah nanti kita akan jawab macam mana cara nak berwakaf. Tuan-tuan ya, InsyaAllah sampailah bulan 10, seminggu sebelum saya pergi saya akan tutup InsyaAllah. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Sebelum tutup tuan-tuan, saya nak perkenalkan diri pasal tengok saya macam lain macam biru muka tengok saya tak. Siapa dia celaka ni kata contoh lah kan, tanya siapa. Tuan-tuan, saya patutnya reserve tak? Reserve mana dia ceramah dah lama. Kalau main bola pun cakap 20 minit je. Kalau reserve mana dia lama tak? Kadang lagi celaka, baru masuk referee tiup whistle, lagi tu dekor tak? Baik, nama saya Fadil bin Osman. Saya berasal daripada Melaka tapi membesar di Labu, Negeri Sembilan. Berusia 48 tahun, isteri seorang, anak 5. Bini tak ramai, tak berani, takut. Saya ni penyelaras MAPIM, Wilayah Persekutuan. MAPIM ni tuan-tuan maklum saya rasa tak? Majlis Perlindungan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Dan saya alhamdulillah, saya banyak dah negara-negara yang saya pergi. InsyaAllah dalam jadual saya tahun ni, InsyaAllah saya akan ke Turki untuk program gempa. Bulan 9 untuk Winter Aid di Syria, dan juga bulan 10 ke Afghanistan insyaAllah. Jadi saya terlibat dengan banyak misi-misi kemanusiaan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebagai pengenalan kita pada malam ni, manalah tahu besok jodoh berpanjangan, manalah nak tahu kan. Jadi tuan-tuan pun tak kekok tengok saya kan, insyaAllah tuan-tuan. Saya mohon maaf dan ampun sekiranya saya terkasar bahasa dalam menyampaikan kuliah sebentar tadi. Ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.